Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini bersama saya kembali Dr. Mas di channel Dr. Mata. Bukan semua orang mempunyai sensitivity yang sama pada mata. Sebab kalau korang tengok ada setengah orang tu dia agak hypersensitif pada bahagian mata tersebut. So, mungkin cara yang saya terangkan tadi mungkin tak berapa sesuai untuk diorang. So, untuk orang yang sensitif ataupun lebih peka pada mata, ada cara yang agak berbeza untuk cara titiskan ubat pada mata diorang. Untuk persediaan sama macam apa yang saya terangkan tadi. Untuk cara nak titiskan ubat, cara dorangkan tu pun sama juga. Korang kena tengok ke atas, tengok ke ceiling. Tapi untuk cara titisan ubat tu ada sedikit perbezaan berbanding dengan orang yang kurang sensitif pada mata. Untuk orang yang lebih sensitif ni, korang kena dorangkan kepala korang ke atas, korang kena tengok ceiling. Korang kena buka mata korang first kali. Lepas tu korang kena halakan ubat itu ke bahagian di antara hujung hidung dan juga hujung mata. So bila korang dah aim betul-betul dekat situ, baru korang tutup mata. Lepas tu korang kena titiskan ubat dekat lurah di antara hujung hidung dan juga hujung mata. So bila korang dah rasa ada ubat terkena dekat bahagian tu, korang kena kelip mata korang untuk beberapa kali untuk make sure ubat yang korang titis tu masuk dekat bahagian mata ataupun kena dekat bahagian mata. So cara ni untuk orang yang lebih sensitif ataupun orang yang mata korang hypersensitif berbanding dengan orang lain. So sekarang saya akan bagi korang 5 tips yang utama ataupun extra tips yang kami akan share kepada korang berkaitan dengan ubat mata. So yang pertama, untuk pesakit yang ada mata merah ataupun konjungtivitis untuk kedua-dua belah mata untuk jangka masa yang panjang, ubat yang korang guna tu memang ubat yang sama, tetapi dinasihatkan ataupun digalakkan kepada korang untuk menggunakan ubat yang berasingan. Sebagai contoh, macam korang ada mata merah untuk dua-dua belah mata, so lebih bagus ataupun lebih enak sekiranya korang ada satu ubat yang special untuk mata belah kanan dan satu ubat yang special untuk mata belah. Yang kedua, kalau korang kena letak ubat yang banyak, korang dinasihatkan untuk bagi ubat tu selang 5 minit. Sebagai contoh, macam mula-mula korang bagi ubat untuk antibiotik, lepas tu korang rehat untuk 5 minit, korang bagi ubat untuk anti radang pula. Selain daripada itu, tips yang ketiga, sekiranya korang dibagi ubat mata, so korang hanya boleh titikkan satu drop sahaja, which is equivalent pada 0.05 ml. Sebab apa? Bila korang tarik korang punya kelopak mata dan terbentuk poket dekat situ, poket mata kita hanya boleh menampung satu drop ataupun 0.05 ml ubat sahaja. So let's say kalau korang titik sampai 2-3 kali, 5-6 kali, so ubat yang akan terkumpul dekat poket mata korang hanya satu titik ataupun 0.05 ml sahaja. Tips yang keempat yang saya nak share dengan korang, sekiranya korang diberi ubat mata, ubat tetes mata, so korang dinasihatkan untuk letakkan ubat tersebut di dalam peti ais. Sebab apa? Sebab bila korang letak ubat tu dekat peti ais, dan bila korang titiskan ubat itu dekat mata korang, korang akan rasa sejuk. Dan itu menandakan yang bila korang titis ubat tu kena dekat mata korang. Tapi korang kena ingat, bukan semua ubat mata korang kena boleh letak dekat peti sejuk. Sebagai contoh, macam ubat yang eye gel punya base, korang tak boleh letak dekat dalam peti ais. So bukan semua ubat, apa-apa pun korang kena tanya doktor yang prescribe ubat korang. So tips yang terakhir, which is tips yang kelima yang saya nak share dengan korang. Sebagai contoh, kalau korang pergi dekat farmasi, dekat kedai luar, macam korang beli ubat untuk lembapkan mata korang sebagai eye drop, mesti korang tertanya, selalunya korang memang akan tertanya, berapa lama ataupun berapa lama ubat tu korang boleh simpan. So untuk eye drop yang korang beli kat luar ni, selalunya hanya boleh bertahan untuk 1 bulan sahaja. So let's say kalau macam korang beli, lepas tu korang dah buka penutup dia, korang dah guna, make sure korang boleh guna hanya untuk sebulan daripada tarikh korang buka penutup dia. And ada setengah ubat dekat luar sana, macam sebagai contoh saya bagi macam ubat Hylocomat pun ubat pelembap mata, tapi dia lebih better daripada eye glow ni. Untuk ubat tu kadang-kadang dia boleh bertahan 2 ke 3 bulan. So tapi yang paling penting, apa-apa hal pun korang kena tanya doktor yang prescribe ubat dekat korang. So by the way, saya nak beritahu yang eye drop ni bukan sponsor lah, tapi kalau korang nak sponsor pun tak ada masalah. So apa-apa hal pun, kalau korang ada sebarang pertanyaan, ada sebarang komen yang korang nak share kepada korang, sila tulis dekat komen di bawah. Dan yang paling penting, boleh ajak orang-orang di luar sana ataupun kawan-kawan korang untuk subscribe Dr. Mata. So lepas ni kawan saya akan bagi tips yang menarik selepas ini. So saya harap korang akan terus bersama kami dan support kami. So itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.